Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And good morning student. Selamat pagi semua. Okay, saya harap semua orang sihat. Okay, dan bersedia untuk belajar. Okay, today kita akan continue our previous lessons. Kita akan sambung pelajaran kita sebelum ini. Today we are going to make a revision, a quick revision. Hari ini kita akan buat satu ulang kaji. Okay, dekat dalam worksheet, dalam exercise saya akan bagi nanti. Okay, about singular and plural. Okay, look at the worksheet. Okay, ni worksheet ni awak boleh print ataupun awak boleh salin. You don't have to draw the picture. Awak tidak perlu lukis gambar. Ataupun kalau ada printer boleh print, and you just have to write the words. Awak hanya perlu tulis words, perkataan. Okay, perkataan ini sahaja deh. Kalau tidak boleh lukis lah. Kalau boleh lukis itu lebih bagus. Okay, look at the first exercise number A ni. Exercise number A ni, dia kata group the words into the correct box. Awak kena masukkan perkataan-perkataan ni dalam kotak yang sesuai. Okey, ni maksud dia satu kan. Kita ingat lagi ni maksud dia satu. And N lah indefinite lah. Benda yang tak benda yang satu singular, dan dia akan digunakan untuk benda yang tidak pasti, benda yang bukan nama khas. Okey, many ni pula adalah plural. Maksud dia banyak, beberapa kan. Okey, so tengok dekat ni, switches ni adalah Swiss. Okey, lepas tu hospital ni tak ada S kat belakang ejaan dia, so mesti ada satu hospital, a hospital. Lepas tu switch tu adalah masuk dalam ni, many, banyak. Okey, hospital ni masuk dalam group satu. Okey, bicycle ni pun satu bicycles. Okey, wife ni adalah ejaan kepada singular dia, wife. Okey, wife. So dia ni maksud dia isteri wife dalam ni adalah maksud dia isteri. So bila banyak isteri, wife. Okey, skirt ni maksud dia skirt yang orang perempuan pakai tu. Okey, satu skirt kita panggil dia a skirt. Kalau banyak, many skirts, ada S kat belakang. SKIRT, and then you have to put S at the end of the words. Awak kena letak S untuk menunjukkan dia adalah many deh. Dia banyak. So ni cara awak nak tulis benda tu banyak ataupun satu, dia punya quantity. Okey, tengok ada satu lagi. Ni perkataan classes. Classes ni adalah kalau kita buang ES kat belakang tu, maksud dia kelas. Satu kelas, a class. Tapi dalam perkataan ni dia eja dengan classes. So this mean ini adalah plural. So you have to put in the group many. Okay, group yang ni letak dalam group many, group banyak ni. Okay, yang ni. Okay, many. Okay, tengok the number B, exercise B, write plural nouns. Awak kena tulis, write tu tulis, plural tu kata majmuk, kata banyak, nouns kata nama banyak yang menunjukkan banyak, for this noun, untuk kata-kata nama di bawah ni. Okey, nouns ni kata nama, nouns kata nama. Okey, maksudnya kata nama ni macam pencil kan nama kan, dia bukan perbuatan. So singular and plural ni we use for the nouns. Kita guna untuk kata nama. Okey, pencil ni tak di satu pencil dia disebut sebagai a pencil. Kalau banyak dia ada S kat belakang, pencils. Okey, beach ni dia eja dengan CH. Saya ingat awak masih ingat lagi tak? Okey, saya harap awak masih ingat lagi pelajaran kita sebelum ni. Kalau sesuatu nouns tu berakhir dengan ejaan CH dekat belakang, CH, dia mesti letak dia punya plurals, awak mesti letak
ES. Ingat lagi tak? Macam swishes, classes. So, kalau yang berakhir dengan SH, CH, okey, semua ni kena letak ES. Okey. SS. Okey, yang ni pun letak ES dah. Untuk plural dia mesti letak ES. Okey, jadi di sini untuk pantai-pantai, beach ni satu pantai, a beach. Kalau banyak pantai, many beaches. Beaches. Okey. Lepas tu kita tengok pada gambar seterusnya, apa kata nama ini adalah knife. Dia bunyi dia, bila awak sebut dia hanya berbunyi N-I-F-E, knife. K kat depan tu we have to silent. Kita mesti tak sebut. Kita mesti silent K. Knife. Knife ni pisau. Kalau satu pisau kita sebut a knife. Kalau many knife, kita kena tukar. Dia konsep dia sama macam this one. Okay, sekejap saya tunjuk. Konsep dia macam, okay, this one. Yang mana? Okay, this one, wife. Okay, wife ni. Okay, wife. Wife ni dia sebenarnya ejaan dia berakhir dengan F. W-I-F-E. So, dia berakhir dengan F-E macam knife ni. So, kita kena tukar dia menjadi W-E-S. Okay, tukar dia jadi W-E-S. Okay. F-E ni akan bertukar menjadi W-E-S. So, dia akan jadi, okay, wife, seorang isteri, wife, dia berakhir dengan F-E, dia akan jadi W-I-E-S. Okay, ni untuk banyak isteri. Wife ni maksud dia isteri. Bini lah, dalam bahasa Kelantan kita panggil bini. So, banyak bini. Okay, isteri-isteri kita akan sebut wives. Sama juga dengan knife. Knife ni dia berakhir dengan F-E kan juga. So, the concept is same. Konsep yang sama dah. You have to change F-E to W-E-S. Awak mesti tukar F-E ni kepada W-E-S. So, dekat sini knife. K-N-I-V-E-S. Knife. Okay, saya harap tu clear, semua orang jelas. Kalau ada masalah tak faham, boleh tanya teacher balik. Okay, you can PM me or you can WhatsApp me or text me with Telegram. Okay, lepas tu you look at the fourth picture. Tengok dekat gambar keempat. Okay, this is box. A box. Satu kotak. A box. Kalau ingat lagi tak, saya bagi tahu hari tu. Ejaan yang berakhir dengan CH, SH, what else? SS, X. Okay, semua ni you have to change you have to put ES. Okay, awak mesti tambah ES. ES. So, this one is boxes. Tambah ES. Boxes. Okay. Again, the next picture adalah leaf ataupun daun. Satu daun kita panggil a leaf. Okay, this one same concept like knife. Dia sama konsep, sama cara dia dengan knife. Dia berakhir dengan huruf F ataupun FE. Kita kena change the FE tu kepada WES. So, this one leaves, L-E-A, W-E-L-E-A-V-E-S, leaf. Okay, ni ada daun-daun. Okay, yang ni pun sama. N-I-V-E-S, knife. Pisau-pisau. Okay, yang ni B-O-X. Yang ni mungkin awak boleh buat sendirilah tak? Okay, sorry. Okay, tengok semula. Tengok the sixth picture. Gambar ke-6. This is a school. School ni konsep yang basic. You just put S. Letak S sahaja. So, schools. Ada bunyi S kat belakang. Okay, this one ada sama dengan yang ni. Kena tambah WES. Okay. F tu dia akan bertukar menjadi WES. W-O-L WES. Wolf.
Maksud dia serigala. Okey, tiger kita guna konsep yang basic, just put s at the end of the words tiger. Tigers, harimau. And this one adalah ejaan yang berakhir dengan huruf s, x, ch. Okey, this one kita akan guna rules yang letak es tu, peraturan yang letak es. So that means buses, bus tambah es kat belakang, buses. Okey, teacher harap awak semua faham. Okey, macam mana nak tukar perkataan kata nama nouns to the plural noun, singular nouns to the plural noun. Ingat dia punya keterangan. Okey, this one. Okey, ingat kalau F kat belakang ataupun FE, letak sahaja VES. Okey, tukar FE itu kepada VES. Okey. F pun sama. F ataupun FES akan bertukar jadi VES. Ini adalah rules ataupun peraturan dalam bahasa Inggeris. Cara nak tulis perkataan yang menunjukkan banyak, majmuk. Okey. Kita tengok pula peraturan seterusnya, tapi this one not in this questions. Tak ada dalam question ni lah. Okey, peraturan seterusnya. Awak tengok. Okey, ada tak? Okey, this one. Spelling plural nouns. Okey, macam mana kita nak eja perkataan plural bila suatu benda tu berakhir dengan huruf Y. Okey, yang ni Y ni akan ditukarkan menjadi IES. BUTTERFLIES. Okey, sorry. Okey, dia akan jadi ES. Okey, ES. Ni digunakan untuk semua. Tapi tak semua dalam, macam boys tu dia tak guna konsep yang sama. Butterflies. Okey. Y tu akan bertukar menjadi IES. Faham tak? Same this with this words. Babies. Okey, huruf Y ni akan jadi huruf IES. Okey, ini maksud dia bayi. Kalau banyak bayi atau anak-anak, kita sebut babies. Babies kan. Mesti Y ni jadi I, lepas tu tambah ES, babies. Some worries ni risau. So, kalau banyak kerisauan, banyak rasa serabut, okay, dia akan jadi worries. Ini kita akan buat dalam latihan next question. Okay, that's all for today. Saya harap semua orang boleh siapkan latihan yang saya bagi just now. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.